Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Kita masih lagi dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan keafiatan, diberikan kelapangan, diberikan waktu dan diberikan peluang dan ruang, dan diberikan kekuatan dan afiat oleh Allah SWT untuk dapat kita bersama-sama berada di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan kita sama-sama meningkatkan kesyukuran, perbanyakkan ucapan Alhamdulillah setiap masa dan setiap waktu ketika kita sedang berpuasa ini untuk mensyukuri kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat peluang yang telah Allah Taala anugerahkan pada kita untuk berada di saki-baki 10 yang terakhir Ramadan. Secara tidak langsung Allah memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita memperolehi malam Lailatul Qadar yang merupakan kemuncak kemenangan dan juga hadiah trofi yang tertinggi bagi golongan orang-orang yang berjaya dan bagi golongan orang-orang yang cemerlang di dalam peperiksaan medan Ramadan dan juga di dalam pesta pertandingan persaingan Ramadan bagi Allah Ta'ala menobatkan siapa di kalangan kita yang layak diberikan gelaran Al-Muttaqin, Ibadur Rahman wa Ibadul Muttaqin, iaitu hamba kepada Ar-Rahman dan hamba kepada orang-orang yang bertakwa. Pertama sekali, para penonton, para pendengar dirahmati oleh Allah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak ahli jawatan kuasa, pihak Masjid An-Nur Glameri, dan kepada para ahli karya boleh sharekan sulat kuliah kita pada tengah hari ini kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat, pada teman-teman, dan kepada dan juga di dalam Facebook masing-masing, supaya lebih ramai yang kita kongsikan, lebih ramai yang akan dapat ilmu dan manfaat, dan lebih besar pahala multi-level marketing kita yang kita akan dapat. Banyak orang-orang di luar sana pada musim PKP ini sibuk bisnes kerana nak cari rezeki. Tetapi dalam kesibukan kita mencari rezeki, jangan lupa untuk kita mencari pahala. Kerana Ramadan juga bukan sekadar bulan rezeki, tetapi juga Ramadan adalah merupakan bulan pahala, yang mana pahalanya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sedangkan rezeki kita di bulan-bulan yang lain pun kita akan memperolehi rezeki yang lebih banyak daripada bulan ini atau musim ini. Berbeza dengan bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. Jadi oleh kerana itu, kalau anda ingin pahala anda terus rangkaiannya berterusan, legasinya tidak terputus, dan pahala jariahnya sentiasa berjalan, dan jika anda inginkan supaya pahala ini juga berterus-terusan sehingga apabila saat kita mati meninggal dunia, maka terus sebarkan ilmu. Kalau kita tak mampu menjadi orang berilmu, jadilah penuntut ilmu. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang mengajarkan ilmu, jadilah orang yang menyebarkan ilmu. Ini antara pesanan yang telah diberikan oleh Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, pada kali ini saya nak kongsikan tentang beberapa tips. Tips yang mudah bagaimana kita nak dapat pahala yang berganda-ganda, berlipat-lipat ganda-gandanya, terutamanya di 10 malam yang terakhir Ramadan, yang kita sama-sama mencari matlamat dan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum tu saya nak kena ingatkan, kita beramal di 10 malam terakhir ini, tujuan dia adalah untuk mendapat redha Allah. Tujuan dia adalah untuk mendapat cinta Allah. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Namun, di samping itu, kita juga ingin membenarkan janji Allah, iaitu janji Allah untuk memberikan malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang menghidupkannya, iaitu dengan keampunan. Allah janjikan kerahmatan, keampunan dosa-dosa yang terdahulu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa yang terdahulu. Setengah riwayat kata kharajat kayaumi waladathu ummuh. Dia seolah-olahnya orang yang baru keluar daripada perut ibunya, maknanya dalam keadaan orang yang tiada dosa dan dalam keadaan fitrah. Subhanallah. Baik, antara tips yang saya nak kongsikan, macam mana di 10 malam terakhir ini
kita nak dapatkan pahala yang berganda-ganda pada setiap malam-malam di dalam malam dan siang hari di 10 yang terakhir. Baik, saya hanya nak kongsikan di sini bagaimana nak gandakan tips, nak menggandakan yang pertama pahala qiyamul lail, yang kedua tips menggandakan pahala sedekah, dan yang ketiga tips menggandakan pahala puasa. Ya, so ada 3 perkara yang saya akan sentuh dalam ruangan masa sebelum kita menyudahi kuliah kita pada tengah hari ini. Baik, saya pergi yang pertama dahulu, iaitu tips bagaimana nak menggandakan amal ibadat pahala qiyamul lail kita. Para penonton, para pendengar yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tips yang pertama, kalau anda ingin menggandakan pahala qiyamul lail, ada beberapa perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, cara dan kaedahnya adalah hendaklah kita mengerjakan salat Isya dan salat subuh secara berjemaah. Ya. Kalau boleh dalam 10 hari yang terakhir ini, semua solat-solat fardu kita jangan solat bersendirian. Kita tetap usahakan dan carikan peluang untuk dapat kita lakukan secara berjemaah. Kalau boleh di awal Ramadan lagi lah, ya. Terutama lebih-lebih lagi di 10 hari yang terakhir dan 10 malam yang terakhir. Okey, yang pertama saya sebutkan tadi iaitu solat Isyak dan subuh berjemaah. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW ada bersabda dalam sebuah hadis, baginda menyatakan dalam riwayat Muslim, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man salla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah, atau kama qala. Yang memberi maksud, sesiapa yang mengerjakan salat Isyak berjemaah, pahalanya seperti dia menghidupkan separuh malam. Separuh malam tu seperti dia salat qiyamul lail. Maknanya menjelang daripada maghrib sampai jam 1 begitu, dia solat je, Allah tulis baginya pahala begitu. Tapi kalau dia dapat buat solat subuh berjemaah pula pada keesokan hari, maka dia ditulis pahala seperti sepanjang malam bermula daripada maghrib sampai subuh, dia telah menghidupkan seluruh malam itu dengan qiyamul lail. Seakan-akan begitu. Subhanallah. Ini pahala tips yang pertama. Yang kedua, macam mana nak mendapatkan pahala tips menggandakan qiyamul lail kita? Yang keduanya, selesaikan mengerjakan salat sunat tarawih bersama-sama dengan imam. Kalau kita salat di rumah, suami kita memimpin salat tarawih kita, jadi para ibu, para isteri, jangan selesaikan salat sunat tarawih anda sebelum suami anda selesaikannya. Kalau suami kita selesaikan salat kita bersama dengan witir, lepas dia salat tarawih, dia selesaikan dengan salat witir, kita turut sama selesaikan witir itu bersama dengannya. Walaupun barangkali suami mungkin tak ada keinginan dah nak bangun esoknya, kita tetap nak bangun, tak ada masalah. Kita tetap boleh bangun mengerjakan sambungan salat tahajud tanpa witir. Kerana Nabi melarang kita mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Melalui hadis Nabi bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Okey, baik. So, kaedah yang kedua, selesaikan salat tarawih. Kalau suami kita salat tarawih berjemaah dengan kita 20, kita pun habis dengan suami pun 20. Kalau suami kita buat 8, selesai dengan suami kita pun 8, ya. Kalau suami kita selesaikan dengan witir termasuk tarawih, kita selesaikan dengan suami kita tarawih pun dengan witir, ya. Okey, baik. Ini kaedah yang kedua nak dapat tips gandaan qiyamul lail. Kerana di sana juga ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, "Idza shalla ar-rajulu ma'al imam fala yansarifu hatta yansarifa al-imam husiba lahu qiyamul laila." Sesiapa di kalangan lelaki, termasuklah wanita, ya, yang salat bersama dengan imam, yakni salat tarawih, dan dia tidak selesai sehinggalah imam selesai, melainkan akan dihitungkan baginya salat malam. Maksudnya seolah-olahnya dia telah melaksanakan salat malam di malam hari itu sepenuhnya. Walaupun dia tak bangun salat tahajud pada awal pagi nanti, hanya selesaikan salat tarawih bersama dengan imam.
Okey, ini tips yang ke berapa dah tadi? Lupa dah saya. Tips yang kedua, tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga, bagaimana nak menggandakan pahala qiyamul lail anda pada terutamanya di 10 malam yang terakhir. Yang ketiga, nak gandakan pahala qiyamul lail, tunaikan solat 4 rakaat sebelum zuhur. Ni kita nanti nak masuk zuhur kejap lagi nanti. Bila dah azan bang zuhur, buat qabliyah zuhur 4. Jangan buat 2, Cik Abang oi. Cik Kiah. Jangan buat 2, tapi buat ompet, buat 4 rakaat. Lepas zuhur buat 2 pun tak apa. Tapi sebelum zuhur buat 4. Kerana ada satu riwayat yang dinukilkan oleh Abi Salah menyatakan bahawasanya arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ta'dilu salat as-sahri. 4 rakaat yang ditunaikan sebelum daripada zuhur menyamai 4 rakaat yang dikerjakan di waktu malam. Macam kita buat solat tahajud 4 rakaat kalau kita buat 4 rakaat sebelum daripada solat fardu zuhur, ya. Jadi kalau sebelum ni kita pakat-pakat buat 2 sebelum zuhur, ubah kali ini. Ada 5 hari lagi berbaki, hari terakhir Ramadan, kita buatlah sebelum zuhur 4 rakaat. Minta maaf, buat sebelum zuhur 4 rakaat qabliyah. Okey. Ini tips yang ketiga. Tips yang keempat, nak menggandakan pahala qiyamul lail kita supaya menjadi pahala yang berganda, tunaikan salat tahajud bersama-sama berjemaah dan selesaikan salat tahajud itu juga secara berjemaah dengan imam. Kalau tadi saya sebut salat tarawih selesaikan dengan imam sampai ke akhirnya dapat pahala qiyamul lail. Sama juga kalau sekiranya anda, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, abang-abang, akak-akak, solat bangun awal pagi nanti, solat tahajud pula, kerjakan bersama dengan ahli keluarga berjemaah dan selesaikan solat tahajud bersama-sama, dituliskan juga sekali lagi pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kalau tadi tarawih kita selesai berjemaah dah dapat pahala qiyamul lail. Kalau kita bangun tahajud, kita buat pula berjemaah, tahajud itu ditulis juga sepanjang malam telah kita melakukan qiyamul lail. Walaupun sekadar kita tahajud berjemaah awal pagi itu kita sempat 4 rakaat saja, tak apa. Tapi ada masa kita tidur tu, masa tidur kita itu juga telah dituliskan sepanjang ketika saat kita tidur itu akan pahala qiyamul lail, sebab kita dah buat tarawih berjemaah sekali selesai dan kita dah buat solat tahajud berjemaah sekali selesai. Dan cuma saya nak pesan, ada orang tanya, Ustaz, kalau kami para ibu yang uzur ni Ustaz, kami tak boleh solat malam, apa yang perlu kami buat? Mudah saja para ibu semua, iaitu kejutkan ahli keluarga untuk bangun solat malam. Kerana Nabi sebut, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang memberi tunjuk ajar, galakkan kepada orang lain untuk buat satu kebaikan, dia juga akan ditulis mendapat kebaikan yang sama. Dalam hadis juga Nabi sebut, rahimallahu imru'un. Allah Ta'ala merahmati seorang wanita yang dikejut suaminya bangun tidur, merenjiskan air pada wajah suaminya untuk bangun mengerjakan salat malam. Allah merahmati wanita yang macam ni, termasuk para suami yang macam ini, ya. Maknanya aiqadha ahlahu. Nabi SAW bila masuk 10 malam akhir, dalam hadis Bukhari kata aiqadha ahlahu. Nabi akan kejut semua ahli keluarganya untuk memeriahkan dan mengimarahkan 10 malam terakhir, bagi sama-sama semua pakat-pakat dapat memperolehi malam Lailatul Qadar. Jadi dalam erti kata mudah, usaha kejutkan dan bangunkan, ya. Baik. Selain pada wanita-wanita uzur ni, dia boleh doa, dia boleh zikir, dan juga dia boleh baca satu zikir. Kalau dia baca zikir itu menyamai seperti dia baca satu ayat Quran. Ini disebut dalam riwayat secara mauquf oleh Abdullah bin Abbas, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau baca zikir itu secara komplit menyamai seperti membaca satu ayat Al-Quran. Bagi orang yang tak mampu baca Quran, yang mampu baca Quran, janganlah berzikir itu pula, bacalah Quran, ya.
kalau berjaga di malam hari untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir. Baik. Kemudian kita balik semula, macam mana tips nak gandakan pahala qiyamul lail kita lagi. Yang keberapa dah saya tak ingat. Okey, tak apalah, yang next saja kita sebut begitu je mudah. Iaitu antara yang nak menggandakan tips pahala amalan qiyamul lail kita adalah dengan cara sebelum tidur baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini bukan saya cakap, Rasulullah SAW cakap. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah pada satu malam sebelum dia tidur, kafatahu, akan dicukupkan baginya pada malam itu dengan 2 ayat tersebut. Kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ni, Imam Nawawi kata makna kafatahu, Allah akan cukupkan baginya malam itu, maknanya Allah akan cukupkan baginya pahala qiyamul lail pada malam itu dengan sekadar ia membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir itu melayakkan seseorang itu pada malam tersebut dia dah dapat pahala mendirikan salat malam. Subhanallah, bukan payah pun 2 ayat terakhir surah Baqarah. Amanar Rasul, start bermula pada Amanar Rasul sampailah habis fansurna alal qaumil kafirin. Jadi baca 2 ayat terakhir itu. Baik, itu tips gandaan yang ke berapa dah tadi? Saya rasa mungkin yang kelima dah kot. Kemudian yang keenam. Yang keenam antara tips nak menggandakan pahala qiyamul lail kita adalah dengan melalui cara iaitu iaitu dengan melalui cara Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula saya. Iaitu melalui cara hendaklah kita memberi makan kepada ibu-ibu tunggal, memberi sedekah, infak kepada ibu-ibu tunggal dan juga kepada anak-anak, kepada orang fakir miskin. Kerana di sana ada satu hadis yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban yang mana Nabi SAW bersabda, dan juga disebut dalam riwayat Muslim. Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armilati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imil lail awis sha'imin nahar. Yang mana yang bermaksud Nabi bersabda, sesiapa saja yang berusaha untuk memberikan pertolongan atau memberikan bantuan kepada ibu-ibu tunggal. Al-armilah ni ibu-ibu tunggal yang kematian suami atau yang terputus bekalan kerana penceraian, yang susah, ataupun yang memberi bantuan kepada fakir miskin, orang-orang fakir miskin, beri, sama ada beri makanan, sama ada beri pakaian, sama ada beri apa saja yang merupakan keperluan mereka nak menjelang hari raya ni atau dalam bulan Ramadan ini. Maka melainkan dia akan ditulis pahala seperti berjihad di medan perang, kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW. Dia dapat pahala macam orang pergi perang, dan dia mendapat pahala orang yang bangun solat malam. Dia dapat pahala orang yang bangun solat malam. Dan dia juga ditulis mendapat pahala orang yang berpuasa di siang hari. Orang yang berpuasa di siang hari. Allahu Akbar. 3 pahala. Pahala jihad dapat, pahala qiyamul lail dapat, pahala puasa sunat pun dapat. Jadi terangkumlah padanya 3 pahala itu. Keutamaan kita ambil cakna kepada ahli-ahli karyah kita yang tergolong di kalangan ibu-ibu tunggal yang susah. Dan juga ambil cakna dalam bulan Ramadan ni tentang mereka yang tergolong di kalangan golongan fakir miskin atau golongan asnaf, untuk kita berikan bantuan kepada mereka. Sebab matlamat kita nak gandakan pahala qiyamul lail kita itu, apatah lagi kalau dia bertemu pada malam tu qadar, gandaan dia itu akan digandakan lagi melebihi daripada 1000 bulan, ya. Kalau tadi kita dah dapat 6 pahala qiyamul lail, ganda pula dengan 1000 bulan, subhanallah, banyaknya gandaan yang kita telah perolehi. Baik, yang ketujuh, nak dapatkan pahala gandaan qiyamul lail kita itu adalah dengan melalui cara
kita membaca 100 ayat Al-Quran pada setiap malam. Setiap malam usahakan untuk baca 100 ayat Al-Quran. Ya, saya minta pada setiap malam kalau boleh usahakan untuk baca 100 ayat Al-Quran pada setiap malam. Ya. Ustaz, banyaklah 100 ayat Al-Quran Ustaz. Sebenarnya tak banyak pun. Yasin yang kita duk baca, orang-orang masyarakat kita duk baca tu pun 80 lebih ayat. Sikit lagi nak sampai 100 ayat. Jadi tak banyak sebenarnya. Ya. Jadi usahakan baca 100 ayat. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam sebuah riwayat, Tirmizi tak silap saya, baginda menyatakan, Man qara'a mi'ata ayatin. Man qara'a mi'ata ayatin fi laylatin kutiba lahu minal qanitin. Sesiapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada satu malam, dituliskan baginya pahala orang-orang yang mendirikan salat malam. Qanitin, dituliskan baginya pahala orang yang mendirikan salat malam. Allahu Akbar. 100 ayat ni bukan banyak mana pun. Saya ada kira hari tu, kalau kita baca Waqi'ah, Waqi'ah, kita campur lagi dengan Al-Mulk, kita sudah dapat lebih kurang 100 ayat. Lepas tu esok kita tukar, kita combine surah. Yang pastinya, yang pentingnya, kita cuba usahakan untuk dapatkan 100 ayat pada setiap malam. Satu ayat ni sebenarnya tak banyak pun. Tapi bila kena baca Quran tu, kita rasalah banyak. Tapi kita tak sedar kalau kita baca surat khabar, kita baca novel, kita baca cerita-cerita yang lain, kita baca WhatsApp kita, grup kita sendiri tu, kadang-kadang sampai lebih 100 SMS kita baca, kita tak rasa lama pun, kan? Tapi bila Quran ni je, kita rasa banyak, kita rasa lama, ya. Allahu Akbar. Baik. Kemudian, itu tips untuk menggandakan pahala Qiyamul Lail. Yang keberapa dah pun saya dah tak ingat. Kemudian yang berikutnya, kalau nak gandakan pahala Qiyamul Lail kita, tips nak gandakan pahala Qiyamul Lail kita dengan lebih berganda juga, yang diajarkan oleh Nabi SAW juga adalah memasang niat untuk bangun Qiyamul Lail pada malam itu. Memasang niat untuk bangun Qiyamul Lail pada malam itu. Tetapi yang terakhir ni, kalau kita tak terbangun, kalau kita tak terbangun malam tu untuk bangun Qiyamul Lail, contoh kita jaga-jaga, Allahu Akbar, sempat sahur je, tak sempat dah semayang tahajud ke apa, tak sempat. Sempat bersahur saja. Tapi sebab sebelum tidur semalam kita dah pasang niat, kita tetap dapat pahala itu. Kita tetap dapat pahala itu dengan izin Allah. Kerana disebut dalam satu hadis, Nabi sebut, Man ata ila firashihi, siapa yang pergi ke tempat tidurnya, kemudian dia niat untuk bangun Qiyamul Lail, faghalabathu aina, kemudian mata dia tak terjaga malam itu, mungkin kerana terlalu penat dan terlalu letih, tak terbangun dia, husibalahu qiyamul lailah, maka dihitungkan baginya dapat pahala Qiyamul Lail. Yang mana dalam hadis tersebut, wa anna naumuhu sadaqah, yang dia tidur tu Allah bagi sedekah. Tak apalah, kamu tidurlah, kata Allah, kamu tidurlah, aku bagi kau rehat, tetapi pahala Qiyamul Lail kau dapat. Seolah-olahnya begitu. Kamu dapat pahala Qiyamul Lail, tapi aku sedekah bagi kamu dapat pahala Qiyamul Lail itu melalui kamu tidur. Tapi kalau kita bangun malam itu, kita dapatlah pahala bangun malam tu. Pahala niat tu, dan kita telah realisasikan pahala ni, kita telah merealisasikan niat kita tu, dapatlah juga pahalanya. Kan kalau ingat tak hadis Nabi, kalau siapa pernah dengar hadis ni dari riwayat Muslim, Nabi kata apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa ada keazaman, keinginan nak buat satu kebaikan, tapi dia tak dapat buat kerana ada halangan, dia tetap dapat satu pahala. Ingat tak hadis tu? Kemudian Nabi kata lagi, waman hamma bihasanatin fa'amilaha. Siapa yang ada keazaman nak buat, dia pasang niat nak buat benda itu, tidur awal, pasang alam, pesan ke orang, kejut dan sebagainya, buat macam-macam alam di sekelilingnya dan seumpamanya. Dan kalau dia ada azam dan dia bangun, dia kerjakan, maka dia dapat juga pahala atas niat dia itu. Ini menunjukkan kepada kita, pasang niat anda
insya-Allah anda akan dapat lagi pahala qiyamul lail itu secara berganda. Okey, baik. Itu antara beberapa kaedah untuk menggandakan pahala qiyamul lail, ya. Di antaranya yang telah saya sebutkan, saya ulang tadi, saya ringkas: isyak dan subuh berjemaah, selesaikan tarawih bersama dengan imam, selesaikan tahajud bersama dengan imam, 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Kemudian yang kelima iaitu memberi bantuan kepada ibu tunggal dan orang fakir miskin. Yang keenam juga termasuklah membaca 2 ayat terakhir surah Baqarah. Yang ketujuh membaca 100 ayat dan 1 malam. Dan yang ke-8 adalah memasang niat. Dan yang terakhir, yang ke-9, mengerjakan 12 rakaat di siang hari. Mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat di siang hari. Ya, kerana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ada menceritakan daripada riwayat Aisyah. Aisyah cerita masa di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi sakit. Ya, Nabi memang menjadi kelaziman Rasulullah SAW, Nabi tak pernah tinggal salat tahajud. Cuma di hujung-hujung akhir hayat Nabi, oleh kerana Nabi sakit, Nabi tak sihat, Nabi tak larat bangun, maka Nabi gantikan tahajud yang patut Nabi bangun di malam hari dengan Nabi kerjakan 12 rakaat salat sunat di siang hari. 12 rakaat salat sunat di siang hari. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan apakah 12 rakaat itu. Sebahagian ulama mengatakan 12 rakaat itu adalah merupakan salat sunat rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum daripada zuhur, 2 selepas daripada zuhur, 2 selepas daripada maghrib, dan 2 selepas daripada isyak. So totalnya menjadi 12 rakaat. Ada sebagian ulama menafsirkan 12 rakaat itu dimaksudkan adalah 12 rakaat duha. Wallahu ta'ala alam. Itu berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan maksud 12 rakaat yang dikerjakan di siang hari itu. Dituliskan umpama mendapatkan salat di malam hari. Okey, baik. Selesai kita berkenaan dengan tips gandaan bagi qiyamul lail. Sekarang ni saya nak masuk tips gandaan bagi sedekah di dalam bulan Ramadan. Tips gandaan sedekah di dalam bulan Ramadan. Okey, baik. Kalau para penonton, para pendengar perasannya, hebatnya bulan Ramadan ni, dia adalah merupakan bulan, kita panggil bulan pesta ibadah. Kerana bulan Ramadan ni Allah himpunkan semua jenis ibadat-ibadat yang penting. Pertama, salat, iaitu ada salat tarawih, salat malam. Yang kedua, adanya zakat. Ada zakat fitrah dalam bulan Ramadan. Yang ketiganya ada puasa, iaitu puasa Ramadan. Yang keempatnya ada haji kecil. Ada haji kecil. Haji kecil dalam bulan Ramadan apa? Iaitu umrah. Musim haji bermula Syawal, tapi Ramadan haji kecil. Kan ada dalam hadis Nabi kata, sebaik-baik umrah adalah umrah dalam bulan Ramadan, kerana mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan seperti mengerjakan haji bersama dengan aku. Tapi sekarang ni kita tak dapat nak pergi mengerjakan haji, betul tak? Kita tak dapat nak pergi mengerjakan umrah, minta maaf. Kita tak dapat nak pergi mengerjakan umrah sebab dah musim PKP ni, kerajaan Saudi pun dah tak benarkan. Tetapi saya minta kepada para penonton, para pendengar, kalau nak dapat nak combinekan semua pahala-pahala ibadat ni, ada solat malam, adanya zakat fitrah, adanya puasa, adanya sedekah, adanya beri makan, dan kemudian ada haji kecil. Kalau kita tak dapat pergi buat umrah, tolong jangan tinggalkan salat sunat isyraq. Saya ulang sekali lagi, tolong jangan tinggalkan salat sunat isyraq. Kalau boleh selepas berjemaah solat fardu subuh dengan suami di rumah. Kalau suami perlu pergi kerja. Bagi isteri duduk di tikar solat sehinggalah terbitnya matahari sepenggalah, langsung tunaikan salat sunat di awal waktu, salat duha di awal waktu, atau juga disebut sebagai salat sunat isyraq. Nescaya anda akan mendapat pahala umrah.
Ya, sebab Nabi dah sebut dah, sesiapa yang solat subuh kemudian dia duduk di tempat solatnya sehinggalah naiknya matahari, lalu dia kerjakan solat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala umrah, haji dan umrah yang sempurna. Nabi kata yang sempurna dan sempurna. 3 kali Nabi ulang sempurna. Okey, baik. Kita balik semula kepada tips sedekah tadi, sebab masa kita dah terhad. Tips sedekah tadi, yang pertama, nak dapat pahala sedekah yang berganda, sedekahlah keutamaan kepada kaum kerabat. Pertama, banyakkan memberi sedekah kepada kaum kerabat. Macam mana tu Ustaz? Iaitu kita sekarang kan dah banyak orang buat Grab Food, banyak ada Food Panda, macam-macam lah kan. So kita susun dah 10 malam terakhir ni, malam pertama, di 10 malam pertama kita hantar makanan ke rumah mak ayah kita. Malam yang kedua di 10 yang terakhir hantar kepada abang long kita, angah kita, abang ngah kita, abang lang kita, macam-macam lah. Hantar kepada kaum kerabat kita. Kerana apa? Sebab Nabi sebut kepada kita bahawasanya sedekah kepada kaum kerabat itu diberikan 2 pahala gandaan. Satu, pahala sedekah. Yang keduanya adalah pahala menghubungkan silaturahim. Sebab itu, nak dapat pahala yang berganda, jangan abaikan memberi sedekah kepada kaum kerabat. Sama ada kita bagi sedekah dalam bentuk makanan, sama ada kita bagi sedekah dalam bentuk duit raya, kan? Kita bagi dalam bentuk duit raya di 10 hari yang terakhir ni. Atau juga kita, macam kita bagi duit raya kat anak saudara kita semua tu, kira silaturahim lah tu. Kita bagi kat anak saudara kita, kita bagi dekat bapa saudara kita ke apa ke semualah. Tak kisahlah, macam kita duk bagi musim raya tu, kita bagi dahulukan pada 10 hari yang terakhir ini. Ini salah satu kaedah dia. Baik, itu yang pertama, cara nak gandakan sedekah kita. Yang kedua, kalau nak gandakan pahala sedekah ini, buatlah sedekah secara berpasang. Buatlah sedekah secara berpasang. Apa makna sedekah secara berpasang? Maknanya lakukan sedekah secara berpackage. Kerana disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, engkau antara sahabat Nabi yang akan diseru dan dipanggil pada 88 pintu syurga. 88 pintu syurga semua akan panggil Sayyidina Abu Bakar untuk masuk dalam syurga tu. Bayangkan ya, Sayyidina Abu Bakar satu-satunya sahabat yang 88 pintu syurga akan panggil, berebut. Masuklah kat sini, masuklah kat sini ya. Kenapa? Rupanya Nabi kata kerana Sayyidina Abu Bakar ni ada satu kelebihan. Kalau Sayyidina Abu Bakar bersedekah, Sayyidina Abu Bakar akan lakukan ia secara berpackage. Okay, apa maksud berpackage itu para pendengar, para penonton sekalian? Contoh, kalau kita beri makan kat orang, kita bagi dia minuman sekali. Itu package. Supaya orang itu tak perlu cari orang lain pula yang sponsor untuk melengkapkan keperluan orang yang susah itu atau orang yang miskin tu. Contohnya, misalnya kita bagi dekat dia tilam, kita bagilah sekali katil. Macam tu. Dah kalau kita bagi tilam, nanti orang miskin tu kena cari pula siapa pula nak sponsor katil, kan? Contoh. Kalau katakan kita bagi kat dia telekong, kain ni semua kan, kita bagilah sekali dengan sejadah. Macam tu umpamanya. Kalau katakan kita bagi dekat dia Quran, kita hadiah kat dia Quran, kita hadiahkanlah kepada dia sekali CD ke untuk dia belajar Quran dan sebagainya. Yang pentingnya kita packagekan dia. Sebab Nabi SAW sebut, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, antara orang yang Allah akan serunya di 88 pintu syurga itu adalah orang yang telah menginfakkan hartanya secara berpasangan. Kalau kita nak bagi baju raya kepada orang fakir miskin, baguslah. Tapi jangan bagi baju raya saja, bagilah seluar sekali. Kalau kita dah bagi baju dengan seluar,
Dia perlu kasut, takkan dia nak jalan kaki ayam pula musim raya ni. Bagilah kasut kat dia baru sekali, atau bagilah kat dia songkok sekali. Macam tu umpamanya, by package. Baik. Ini antara tips untuk kita mendapatkan pahala sedekah yang berganda. Yang bagi dekat adik-beradik tadi tu, yang bagi pada kerabat tadi tu, terutamanya kepada mak ayah kita. Terutamanya kepada ibu ayah kita. Itu penting, ya. Nak bagi sedekah berganda, utamakan ibu ayah kita. Baik. Yang ketiga, macam mana tips nak bagi pahala sedekah yang berganda? Nak bagi pahala sedekah yang berganda, antara yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW juga, untuk kita dapatkan kelebihan yang optimum sedekah ini adalah, hendaklah apabila kita bersedekah itu, kita lakukan sedekah itu dengan secara tersembunyi. Lakukan sedekah itu dengan secara tersembunyi, tanpa kita kecoh-kecoh, kepo-kepo bagi kat orang. Tapi kalau kita nak buat sedekah tu secara terang-terangan, itu juga tips memberikan gandaan. Dengan syarat, tujuan kita bukan kita nak riak, bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak suruh orang tahu, tapi kita nak suruh orang contohi dan ikut kebaikan itu. Ini juga tips macam mana nak gandakan pahala sedekah. Pertama, kita sedekah dengan secara tersembunyi. Kaedah dia macam mana? Yang mana Allah sebut dalam Quran, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Allah kata, kalau kamu ambil sesuatu benda itu, kamu pergi serah sendiri di tangan orang-orang yang susah. Kamu tengok macam mana dia hidup, kamu serah sendiri bantuan pada dia, maka itu adalah lebih baik. Jadi kalau nak dapat pahala sedekah yang berganda, biasanya kita pakai orang tengah untuk tolong sampaikan sedekah kita pada orang susah. Tapi musim PKP ni boleh nak ikut, cuma saya minta kena jaga jarak, pakai face mask, pakai penutup muka, lepas tu selalu sanitize tangan. Kita ikut orang yang menguruskan, mengelolakan sedekah, duit sedekah tu. Kita tengok sendiri macam mana dia serahkan duit sedekah itu kepada orang yang memerlukan, ya. Jadi bila kita tengok sendiri, jadi dia punya nilai dia itu adalah berbeza dengan kita sekadar bank in duit, kita tak tengok apa pun, orang tolong sampaikan, feeling dia tak sama. Kalau nak lebih baik, kita bagi tahu kat orang tu di mana lokasi orang yang susah tu, saya datang sendiri bagi dekat dia. Secara supaya orang pun tak tahu kecuali pihak-pihak pengurusan saja, ya. Ataupun kita iring bersama dengan pihak pengurusan, hantar macam saya kata tadi. Antara yang saya kata tadi, nak gandakan pahala sedekah juga adalah melalui jalan kita menggalakkan, kita menjadi asbab, dorongan, menjadi pencetus, menjadi perintis kepada orang lain untuk mengajak orang lain bersedekah. Ini juga salah satu bagaimana nak menjadikan sedekah kita itu berlipat kali ganda. Contohnya, kita menjadi orang yang menggalakkan orang lain bersedekah. Sedekah. Tapi kita sendiri kena sedekah lah. Kita sendiri pun letak duit, sedekah. Dalam masa yang sama, kita kempen orang lain untuk bersedekah. Dan kita tolong sampaikan sedekah itu kepada orang yang memerlukan. Maka kita juga telah menggandakan pahala sedekah kita adalah melalui jalan kempen kita itu, ya. Viral kita itu, melalui usaha kita itu, motivasi yang kita beri pada orang itu juga adalah menjadikan asbab untuk melipat gandakan pahala sedekah kita itu, terutamanya pada 10 malam yang terakhir ini, ataupun siang di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim, ya. Okey, baik. Kemudian kalau kita nak gandakan tips pahala sedekah kita ini juga, ada lagi satu yang terakhir, kaedah yang diajarkan oleh para ulama yang silam, ya. Macam mana kita nak gandakan pahala sedekah kita itu, iaitu hendaklah kita bersedekah secara berterus-terusan. Kita kena lakukan sedekah secara berterus-terusan. Kalau boleh daripada malam pertama, hari pertama Ramadan,
kita bersedekah tak putus-putus sampailah pada hari yang terakhir. Ataupun kita maknanya istiqamah, ya. Kita istiqamah bersedekah walaupun kita bagi RM10, sebab ingat tak satu hadis yang mana Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata apa? Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Nabi kata ada orang sedekah 1 dirham, tapi pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada orang yang sedekah 1000 dirham. Jadi sahabat terkejut. Sahabat kata, wahai Rasulullah, mana boleh orang bagi RM1 lebih baik pahala besarnya di sisi Allah daripada orang bagi RM1000. Kawan ni dah keluar 1000, tu bukan sikit 1000, ni RM1 je. Maka Nabi kata, yang pertama disebabkan kerana dia memang hanya ada RM2 saja, dia bagi RM1. Maknanya dia bagi separuh daripada harta dia. Sedangkan yang ada 1000 tu duit dia ada juta. Maknanya ada banyak lagi lebihan dia. Yang kedua, kenapa yang 1 dirham tu mengatasi yang 1000 itu? Kerana orang tu istiqamah bagi 1 dirham setiap hari. 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham. Yang satu hamba Allah ni dia bagi sekali sekelepuk. Macam tu. Sekali banyak dia bagi 1000 dirham untuk satu malam. Lepas tu dia tak bagi dah. Kerana dia dah kata ni dah boleh cover semua malam dah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi ia berterusan. Maknanya, okey, katakan begini ya. Katakanlah kalau setiap malam kita bagi RM10. Setiap malam kita bagi RM10. Kalau 30 malam, seolah-olahnya kita dah bagi RM300. Ya, RM300. Okey, saya nak tanya soalan. Ada satu hamba Allah, dia pergi jumpa AJK. Dia kata, Tuan, AJK, saya nak bagi RM300 untuk perbelanjaan sebulan Ramadan ini. Saya bagi RM300 untuk sepanjang Ramadan. Gunakanlah untuk apa pun. Mana lagi bagus dengan orang yang sedekah setiap hari RM10, RM10, RM10 sampai 30 hari RM300. Kalau ikutkan dua-dua RM300 kan? Yang ni bagi sekali banyak RM300, yang ni bagi RM10, tapi totalnya tetap RM300. Tetapi di sisi Allah, yang bagi setiap hari, walaupun nilai sama, duit keluar sama banyak, tapi yang bagi setiap hari itu lebih Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala sayangi. Ya? Ini adalah yang lebih baik. Ini cara tips nak gandakan pahala sedekah. Baik. Antara tips pahala sedekah yang berikutnya adalah kita melakukan sedekah. Oh, ada soalan. Bersedekah berterusan tu maknanya dalam satu hari kena sedekah dari siang sampai malam, atau bagi tiap-tiap hari 1 hingga 10. Oh, maknanya begini. Kita bagi sedekah tiap-tiap hari. Setiap hari lah. Malam 20, 21, 22, 23, 24 sampai malam 30. Ya? Okey. Itu maksud saya. Bukan kita sedekah daripada pagi, petang, siang, malam ya. Itu berat jugalah. Melainkan bagi orang yang mampu. Tetapi kepada Zain Sulaiman, ada satu benda yang saya nak sampaikan tadi sebelum soalan ni dikemukakan, iaitu antara kita nak bagi tips pahala sedekah yang berganda adalah kita menggabungkan sedekah di 2 waktu. Menghimpunkan sedekah di 2 waktu. Maaf, tertuju 4 pula. Di 2 waktu. Ya? 2 waktu. Pertama, sedekah di waktu siang. Yang kedua, sedekah di waktu malam. Kenapa sedekah di waktu siang? Sedekah di waktu siang, kalau kita sedekah di waktu siang, sedekah waktu siang tu boleh dimanfaatkan oleh orang miskin untuk berbuka. Ini speciality khas untuk bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain, kita dituntut sedekah di awal pagi subuh. Kerana awal pagi subuh Allah hantar malaikat untuk doakan pada orang yang bersedekah di awal pagi. Ya, setiap awal pagi Allah kirimkan 2 malaikat kanan kiri kita. Kalau kita sedekah, dia doakan kebaikan. Kalau kita tak sedekah, dia doakan kehancuran harta kita. Tapi untuk bulan Ramadan, anda mulakan sedekah di siang hari sekali. Boleh buat lepas subuh, tak ada masalah. Ataupun kalau tak sempat subuh, yang penting sebelum terbenam matahari, 1 sedekah. Kemudian buat lagi 1 sedekah di malam hari. Yang mana
di malam hari itu juga adalah sedekah itu boleh dimanfaatkan oleh orang miskin untuk juadah bersahur mereka. Kalau siang untuk berbuka, kalau malam untuk kalau dia kalau kita tak bagi untuk dalam bentuk saja dah, ini kita nak bagi sedekah duit saja, boleh. Yang penting siang ada, malam ada. Siang ada, malam ada. Maknanya kita jadikan siang hari kita sedekah, digandakan pahala sedekah kita tu kerana kita berpuasa. Malam hari kita bersedekah disebabkan kerana pada malam tersebut boleh terjadinya malam Lailatul Qadar. Sebab itu Nabi dalam hadis Ibnu Abbas menyatakan kan Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana fi Ramadan wa kana yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dalam hadis sebutkan Nabi SAW adalah manusia yang sangat-sangat pemurah. Dan Nabi sangat-sangat pemurah di dalam bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Dan Nabi itu bersungguh-sungguh dalam kedermawanannya di 10 malam yang terakhir, berbeza dengan kedermawanan baginda Nabi SAW pada sebelum 10 yang terakhir. Maknanya kalau boleh 10 yang terakhir ni, kalau sebelum ni kita sedekah malam saja ataupun siang saja, 10 yang terakhir ni kita kita sedekahkan dengan jumlah yang, kalau kita mampulah ya, kita sedekah dengan jumlah yang dilebihkan. Kalau tak mampu, kita konsistenkan saja, cuma kita tambah untuk bahagian pagi, untuk siang dan juga bahagian malam. Jadi itu antara tips bagaimana untuk menggandakan pahala sedekah kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Moga-moga masing-masing dapat manfaat dan kebaikannya, dan boleh terus sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga pada 10 pahala-pahala ibadat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Ada satu soalan daripada Intan Juliana. Bolehkah kita sediakan satu tabung dengan niat infak hari-hari sampai hari akhir Ramadan, kita bayin semua amount ke rumah anak yatim? Oh, okey, baik. Maknanya soalan ni dia kata, boleh tak kita buat satu tabung, kita kumpul dulu. Setiap hari kita masuk duit dalam tu. Masuk. Bila dah akhir, kita bagi. Kita bagi. Sebab kalau kita nak bagi setiap hari, mungkin amount dia tu tak banyak. Tapi bila kita infak hari-hari, last kali amount dia tu jadi banyak. Kalau ikutkan, bagi pendapat saya, kalau anak yatim tu perlukan kepada perbelanjaan hari-hari, lebih baik keutamaan dia kita infakkan hari-hari daripada kita buat tabung, kita masuk duit. Memanglah akhir penghujungnya kita bagi kat dia, tapi dah akhir Ramadan kita bagi kat dia, kita tak tahu yang duit tu sebenarnya dia perlukan dari awal Ramadan lagi. Ya, orang fakir miskin tu perlukan daripada awal Ramadan. Anak yatim yang asnaf tu perlukan daripada awal Ramadan. Jadi kita bagi yang akhir dapatlah juga. Tapi keutamaannya kita bagi hari-hari. Bank in online hari-hari, walaupun jumlah tak banyak, tak apa. Saya kata jangan tengok nilai, tapi tengok istiqamah itu. Kerana saya dah baca ke hadis tadi, Nabi kata 1 dirham boleh mengatasi pahala orang yang sedekah 1000 dirham. Ya? Jadi lebih baik bagi saya, kita bagi bank in kepada akaun, minta akaun, kita bank in walaupun tak banyak, RM10 pun tak apa, RM20 tiap-tiap hari kita bank in pun tak apa, tak jadi masalah. Itu adalah lebih baik. Melainkan kalau kita boleh tiap-tiap hari pergi ke rumah anak yatim tu, masuk dalam tabung dia lah. Masuk dalam tabung dia. Okey. Harap semua jelas. Terima kasih pada yang bertanya soalan. Terima kasih juga pada semua yang menonton. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan kepada kita semua atas perkongsian pada tengah hari ini. Sekadar itu saja, saya mengundurkan diri saya. Saya minta ampun, minta maaf, dan kita sama-sama doa. Allahumma inni ala siyam wa ala al-qiyam wa bi qiraatil Quran wa it'amit ta'am. Ya Allah, ya Tuhanku,
Bantulah kami dalam melaksanakan amal ibadat puasa, qiyam, bacaan Quran dan juga memberi makan. Allahumma rzuqna lailatal qadri wa waffiqna liqiyamiha imanan wa ihtisaba. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan juga rezekikan kami untuk diberikan taufik kemudahan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan penuh rasa pengharapan mengharapkan ganjaran daripadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dahulu. Moga-moga ada manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.